Assalamualaikum kepada ibu-ibu, bapa-bapa, datuk-datuk, nenek-nenek, pak long, mak ngah, abang-abang, adik-adik, kakak-kakak yang pakcik hormati sekalian. Pagi tadi pakcik buka bab tu dah habis dah. Bab sifat mani Bab sifat mani pakcik buka. Pagi tadi dah habis dah. Sekarang pakcik buka rukun 13 pula. Jadi rukun 13 yang tadi pakcik cerita lebih kurang. Tapi lebih kurang pun asal dia dah juga. Bukan cakap lebih kurang saja, asal dia dah juga. Baik, kita tak mau buang masa. Rukun 13. Okey, cantik. Rukun 13 ni tadi rukun sembahyang, rukun sembahyang. Kalau kita sembahyang, kita tak pakai rukun 13, bermakna kita sembahyang tak berukun. Bermakna kata kita sembahyang tak berukun, tak dapat apa pun. Jadi kita kena pakai rukun 13. Rukun 13 ni tadi, cerita-cerita saudara-saudara, semua orang dah hafal sini. Ni semua orang dah hafal. Kasat, ta'rat, ta'yin. Semua dah hafal. Pendek kata orang semayang semua hafal lah. Saya tak mau cerita lah. Bagus. Cukup bagus. 13 kita dah hafal. Yang kita nak terukar kat sini tadi, apa ada di dalam 13 ni tadi? Itu yang pakcik nak tunjuk pada saudara-saudara. Jangan kita ingat rukun 13, kita dah hafal, kita dah baca, semua dah siap. Kita ingat dah cukup, dah betul kita buat, tak betul lagi. Tetap tak betul memang. Sebab dia ada falsafah di dalam ni. Yang mana pakcik boleh buka lah kan. Baik, rukun 13 Baik. Menyatakan rukunnya kasat. Menyatakan rukunnya, menyatakan diri hadir. Menyatakan rukunnya, menyatakan diri hadir. Rukun tadi kita dah buat tadi 1, 2, 3 sampailah 13. Kita menyatakan. Menyatakan tadi kita nak buat kerja, bukan kita cakap, ya Allah, ni aku dah menyatakan rukun. Tak ada. Kita tak cakap macam tu. Perbuatan kita saja. Menyatakan rukun 13. Baik. Niat. Mana niat dan tertib. Menyatakan rukunnya, menyatakan diri hadir. Yang ni niat dan tertib. Tak apa, kita potong. Niat dan tertib. Kita niat. Saja aku nak semayang, kita niat dah. Waktu mana kita menyempurnakan niat kita? Niat kita tadi waktu mana kita menyempurnakan? Cakap tak pernah pula. Minta maaf lah. Gilong-gilong sikit lah. Dah tua mana lah kan. Okey, tertib tadi kita dah ikut dah 1 sampai 13. Betul yang kita buat. Betul dah. Allah tak tanya kan, ada ikut rukun tak? Ikut. Ni aku dah cakap satu-satu. Dia cakap pada Allah Ta'ala, pada zat yang wajibal wujud, yang wajibkan baginya satu hukum tadi, kita dah cakap dah. Kita dah naik tadi, bukan kita cakap kat bawah. Kita dah naik tadi, kita angkat takbir tu, kita naik lah. Kita cakap macam, bukanlah kita naik sampai kita cakap satu kita cakap dengan Allah Ta'ala, tak ada. Kita tak cakap macam tu. Perbuatan kita tadi semua dalam segumpal tadi. Kita buat rukun 13 lah. Baik. Niat dan tertib. Okey. Niat, kita niat. Macam mana kita niat tadi? Waktu kita ambil wudu. Waktu kita berjalan nak pergi kat sejadah. Itu kan niat. Waktu ambil dulu kita cuci tangan semua, kita niat kan? Niat. Itu wasal niat. Yang dia katakan niat tadi macam mana? Ni bab takbiratul ihram ni, saya buka ni. Yang dia katakan niat tadi.
Allah. Itu niat. Sana juga niat. Bukan waktu kita ambil wuduk tadi. Kalau orang kata tadi kita ambil wuduk, kita kena niat. Kita semayang apa, kita kena niat. Waktu kita ambil wuduk, belum sampai kat sejadah tadi, belum ada apa-apa lagi. Kalau ada orang panggil kita, Assalamualaikum. Ni anak hang tadi dah putus niat. Kita pergi tengok anak kita. Niat kita tambah. Tu pasal kita. Niat tadi, waktu kau hadirkan diri aku. Waktu kau hadirkan diri kau, tak ada aku tadi. Itu dia katakan niat. Kau niat ambil wuduk, kita niat biasa tu. Pakai cakap biasa lah. Sebab kita nak berjalan nak sampai kat sejadah tadi, belum tahu lagi niat kita terputus atau tak terputus. Assalamualaikum. Ni anak hang mana? Apa ni? Berhenti tu. Pergi sana. Putus niat. Jadi sebabkan tak mau putus niat tadi, Allah Ta'ala tak dadib kita. Waktu mengangkat takbir 13 tadi sempurna. Niat dan tertib. Niat. Saya beritahu niat. Tertib tadi mengikut sunnah lah. Mengikut sunnah 1 sampai 13. Baik. Takbiratul ihram. Macam mana saudara menyatakan takbiratul ihram di depan Allah Subhanahu Wa Taala tadi? Belum naik lagi ni. Dia belum naik lagi. Cerita tadi dah naik lah. Cerita tadi macam kita dah naik. Cerita belum naik lagi. Macam mana saudara mengatakan takbiratul ihram? Takbiratul ihram. Ini saya nak tunjuk saudara takbiratul ihram. Macam mana saudara menyatakan takbiratul ihram? Takbir yang macam mana? Ihram yang macam mana? Ihram yang pakai kain yang tak berjahit. Nak pakai kain kat rumah kita. Nak tutup diri kita semua, tak nampak. Supaya Allah Ta'ala tak nampak diri yang zahir tadi. Itu pasal dia kata kita kena belajar ilmu mengenal diri. Apabila kita kenal diri kita, insya-Allah kita buat rukun 13 sempurna. Kalau kita tak belajar ilmu mengenal diri, sampai kemampuan yang kita nak buat, kita sembah kita je. Bukan sembah orang lain, kita sembah kita je. Baik. Takbiratul ihram. Bila nak takbir tadi, takbiratul, ratul, dia dah hubung dah ihram. Ratul, takbiratul ihram. Sekali semua. Dia kena pakai ihram. Kain apa awak nak pakai? Nak tunggu kain buat balik daripada Mekah? Kain ihram. Itu bukan kain ihram. Itu kain orang dah buat. Kita nak cari kain daripada Allah yang tak berjahit. Tak ada siapa sentuh lagi tu kain. Tak ada cacat celah lagi pun. Baru terbarunya. Paling baru terbarunya. Dan paling buruk terburuk-buruknya. Kain ihram. Kain yang tak berjahit. Macam mana dia katakan kain yang tak berjahit. Yang saudara-saudara pakai tadi, nak bawa pada takbir ihram. Jangan kita ingat, kita dah baca, kita dah hafal, semua kita dah buat. Betul dah? Tak betul lagi. Ada cerita-cerita ada lagi. Kenapa betul cerita-cerita dulu? Kalau kain yang dapat daripada Allah dan Rasulnya tadi, insya-Allah. Kalau kain tak dapat daripada Allah dan Rasulnya tadi, tu saya cakap, pasal bab semayang tu saya cakap. Tu saya cerita dengan pakcik bab semayang. Pakcik tak suka dengar bab semayang. Semayang penipu, semayang pemohong, semayang maki, semayang sumpah Allah Ta'ala. Ni, 13 dia duk cakap ni tadi. Dia kutuk, dia sumpah, dia laknat Allah Ta'ala. Ini yang kita takut. Kita takut sifat-sifat tu kita pakai. Sebab kita tak banyak, tak mau kenal. Kita minta daripada Allah dan Rasulnya, itu kain yang dia bagi yang kita kena pakai kain ihram. Kain itu ada pada diri kita. Ada pada diri kita, kita tak pakai saja. InsyaAllah satu hari ini saya tunjuk. Saya tak buka ilmu dia, ini jam saya tak buka. Saya buka tajuk dia saja. Supaya saudara-saudara cari. Pergi cari dengan ulama satu dunia pun. Demi Allah saya cakap. Demi Allah saya sumpah. Kalau boleh dapat kain ihram, mesti kena pakai ihram. Tak semayang mesti kena pakai ihram. Kalau tidak, kita semayang telanjang bogeh. Semayang tak ada apa. Semayang macam haram jadah semayang. Saya cakap betul saudara.
takbiratul ihram. Takbir, baca betul-betul, takbiratul ihram. Dia sambung sekali ni, ratul ihram. Ratul tu ada makna dia. Dia suruh bawa ni ke ihram ni. Sebab kalau kita semayang kita tak pakai ke ihram, tak guna kita semayang. Bebek jangan semayang, saya cakap. Saya hukum tadi jangan semayang. Sebab saya kenal ni. Sebab tu saya boleh jatuh hukum. Saya kenal Allah siapa? Saya siapa? Orang cakap kita tak boleh jatuh hukum. Orang keluar hadis Quran macam ni. Kita jangan menghukumkan orang macam itu, macam ni. Orang yang cakap hukum tadi, orang yang tak ada ilmu. Orang ada ilmu dia hukum. Sebab hukum dah ada pada dia dah. Sebab dia duk pakai tu bang. Dia nak hukum tak hukum saja. Macam anak saya tadi. Kau dah tak belajar, saya kena jatuh hukum. Hang tak boleh. Saya jatuh hukum. Kenapa tak boleh jatuh hukum? Nak tunggu Allah jatuh hukum. Bila Allah Ta'ala jatuh hukum? Bila Allah Ta'ala nak jatuh hukum? Kita kena belajar. Akal kita ada. Ini bukan ilmu kata pi kutip nak kutip ni bulungguk murung saudara-saudara, tidak. Tapi pak cik pakai koboi ah. Haram jadah pukimak ni orang tua ni pakai koboi. Ilmu apa dia belajar tu? Ilmu macam haram jadah. Pukimak amai depan aku. Aku nak tunjuk dengan hang. Ilmu haram jadah ke? Ilmu yang bagus ya. Amai depan aku. Kutuk kat belakang tak dibenda. Mai depan saya. Sahabat saudara, takbiratul ihram. Baik. Habis bab takbiratul ihram. Kita kena minta pada Allah kain yang tak berjahit. Kita kena minta pada ibu tu kain. Bukan kata kita boleh cari kat dunia ni kain yang tak berjahit. Kain yang tak berjahit banyak dalam dunia ni. Orang pergi kat Mekah lama-lama pakai kain tak berjahit. Bukan kain itu yang Allah minta. Allah minta takbiratul ihram. Ihram tadi. Selubung. Semua. Baru kau boleh datang jumpa aku. Kita kena pakai kain yang ihram. Kain yang datang pada Allah yang suci. Sesuci-sucinya. Mana kain suci? Mana kita jumpa pada Allah? Kita minta Allah turun dari langit. Minta kita. Tolong sikit. Kain dah dapat diri kita dah. Tapi kita tak cari. Seperti orang cakap tadi, kita kena selubung diri kita supaya jangan dinampak oleh Allah. Selubung. Hang jalan kiri, hang pergi duduk ni, Allah tak nampak. Atau hang ikat tocang tadi, tangan duk ngek tadi kat dalam, tak nampak. Awak Allah Ta'ala buta perut tangan. Allah Ta'ala kita sembah buta perut. Dia tak ada mata nak tengok. Jangan kita nak mohongkan orang. Kalau kita tak ada ilmu, kita cakap kita salah ilmu. Ini siapa ajak tadi? Rukun 13? Nabi ajak. Memang rukun 13 semua orang belajar. Tetapi satu persatu kita nak korek dia tadi. Ini dalam dia tadi. Ini yang kata Nabi ajak. Bukan kata saya rekaan saya sendiri. Nak main berubah pula. Empuk saudara macam ni ilmu. Saudara boleh fikir lah. Jangan cakap saya cakap bohong. Saudara boleh fikir dengan kepala otak saudara sendiri. Boleh terima tak boleh terima ni ilmu. Ini semua Nabi ajak. Bukan kita cakap saya punya. Baik. Yang kedua, baca Fatihah. Contoh macam dia tadi. Saya baca surah Fatihah. Saya baca surah Fatihah ni. Bukan saya baca Fatihah. Saya baca surah Fatihah. Sebab Allah Ta'ala bagi kita baca Fatihah ya. Dia tak suruh baca surah Fatihah. Habis semayang, tak payah baca. Tak payah baca. Baca, kena baca. Baca, kena baca. Rukun dia tak ada rukun dah. Hang tak baca anak kata apa? Betul tak? Allah Ta'ala bagi kita baca Fatihah. Bukan baca surah Fatihah. Bukan Allah Ta'ala suruh baca surah Fatihah. Tolong fikir dengan kepala kita. Tolong buka biji mata kita. Tolong pakai telinga. Surah Fatihah. Bukan dia suruh baca surah. Dia suruh baca Fatihah. Mai saya baca. Saya kena buat bukti menunjukkan saudara. Ini yang kata ilmu betul. Kalau saudara kata tak betul, itu kurang saudara lah kan.
Saya kata ilmu saya yang saya mengajar ni betul. Sebab diajak oleh Nabi. Kalau tak ajak oleh Nabi tadi, baik. Saya baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca surah Fatihah ni. Tapi dia tak kata baca surah Fatihah, dia suruh baca Fatihah saja. Sebab itu orang syariat bila sampai kat sini dia paku, dia terpukau. Apa ni baca Fatihah yang tu je lah. Jangan baca surah dah juga. Dia cakap, saya pendek je dia cakap. Baca Fatihah. Apa kita baca lagi? Ni nak baca dah. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca surah Fatihah tadi. Dia suruh baca Fatihah saja. Tapi kita baca surah. Nak bagi panjang cerita sikit lah kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji-puji tertentu bagi Allah yang memerintah sekalian alam. Segala puji-puji tertentu bagi Allah yang memerintah sekalian alam. Macam mana kita baca tadi. Macam mana kita baca terhadap Tuhan kita yang segala puji-puji yang kita puji Allah Ta'ala tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji tertentu. Segala puji dia tanya. Dia minta segala puji tadi. Apa yang kita dah puji dia. Macam mana cara kita puji dia. Saya cakap main. Bukan cakap main lah. Cakap betul-betul ni. Surah Fatihah saya baca. Bukan cakap bohong lah. Sebab tu saya kalau dalil. Orang cakap saya dengan dalil tadi. Hang buat kerana. Hang tahu cakap betul. Itu semua ayat tak boleh pakai. Hang bawa dalil, hang tak depan aku, hang baca depan. Hang tanya aku. Aku tak pandai nak dalil, aku tak pandai. Sebab aku tak belajar bahagian tu, aku tak belajar. Aku belajar yang mana haji, yang mana yang Nabi ajak dalam kitab tadi, itu yang aku belajar. Baca Fatihah. Akan dikau saja kami menyembah dan akan dikau saja kami mohon pertolongan. Kita baca surah Fatihah. Apa yang kita sembah? Apa yang kita sembah? Siapa yang kita sembah? Siapa yang nak kena sembah? Nak tahu satu-satu lah. Minta maaf lah, saya cakap tentang tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa Allah Ta'ala tak tunjuk kita lagi? Ini ayat turun daripada mula turun. Saya tak tahu bila, saya tak tahu. Saya tak ingat. Saya dah lupa, tak ingat semua dah. Sampai ke dunia kiamat besok. Ini ayat tak habis. Macam gitu cakap dia. Allah nak tunjuk kita pada masa dunia kiamat besok. Masa kita nak mati besok, Allah Ta'ala tunjuk. Ni dia cakap macam ni. Bukan cakap bohong lah. Di Quran cakap ni. Mukadam. Bukan Al-Quran lah. 10 juz. Jalan orang-orang yang telah engkau memberi nikmat atas mereka. Ini kena berhenti sikit lah. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Atas mereka. Mereka ni kita lah. Atas kita tak mana ada beri nikmat. Tak mana Allah Ta'ala beri nikmat tadi ke atas kita tadi. Tolong tengok, tolong fikir. Ini benar yang dapat nikmat daripada Allah dan Rasulnya. Ini benar yang duk puji. Yang duk puji Allah tadi. Macam mana cara dia puji? Puji, memuji tadi bagi Allah. Allah Ta'ala engkau cantik. Allah Ta'ala engkau macam gitu. Itu bukan puji. Itu lanat dia lagi dah. Sumpah dia lagi dah. Puji tadi. Segala puji-puji tertentu bagi Allah yang memerintah sekalian alam sebelum kita angkat takbir. Tolong minta Tok Guru, tolong tunjuk dengan saya. Anak harap pukimah betul. Dan mereka menyesatkan orang. Mereka menyesatkan semua manusia dalam dunia ni. Tolong kopek dengan saya satu persatu. Cakap main-main lah. Ni dukun. Baru saya buka bab yang kedua. Bab baca Fatihah. Allah tak suruh kau baca Fatihah. Budak kecil boleh baca. Hindu Cina boleh baca. Hindu Cina segala Yahudi semua sekarang ni bukan macam dulu. Dulu dia tak tahu.
Lah Quran dah sepah semua dah seluruh dunia. Nak bagi orang masuk Islam. Konon-kononnya nak bagi orang tengok Islam ni betul, benar. Apa yang boleh tunjukkan Islam tu betul? Islam tak ada Quran, tak ada dalam Quran yang mengatakan Islam tu betul. Suruh tunjukkan saya. Suruh tunjukkan saya macam mana dia kata Islam tu betul. Kau cakap hamba yang tu bagus, hang tolong orang, itu tak masuk buku ya. Tak masuk buku dalam pelajaran sifat, tak masuk buku ya. Memang tak masuk buku ya. Buat kerja biasa saja. Buat kerja habis tenaga kita ya. Duit ringgit apa semua tolong kat depa. Tolong apa? Tolong terdah bagi hidup. Bagi dia maki lagi Allah Ta'ala lagi dah. Setiap orang semayang yang tak dapat jumpa rukun 13, dia tetap maki Allah Ta'ala. Dia tetap sumpah, dia tetap kutuk Allah Ta'ala. Ini 13 tadi. Saya beritahu saudara. Bukan main-main nak cakap. Ini satu kopek satu persatu ni. Baca ayat akhir. Cuba kita buka buku dalam ni. Baca ayat akhir. Dia suruh kita baca ayat akhir. Ini boleh dia suruh kita baca. Ini suruh baca Fatihah ya. Bukan baca huruf Fatihah, bukan baca surah Fatihah, baca Fatihah. Segala puji-puji, segala engkau dah puji tadi, apa engkau dah puji bagi Allah yang memerintahkan alam. Tolong nyata pada saya. Baca ayat akhir. Apa dia kata? Baca apa dia? Jatuh dia dah habis. Baca ayat akhir eh. Ini bukan ni ke? Ya. Allah Maha Besar. Segala kehormatan, segala keberkatan, segala doa, segala semayang, segala kebaikan, itu adalah kepunyaan Allah. Semayang kita, segala-galanya semua Allah punya, bukan kita punya. Baca ayat akhir tadi. Kita kena baca dia. Macam mana dia katakan Allah punya? Jadi kita nak baca ayat akhir ni. Segala kebaikan itu adalah kepunyaan Allah. Sejahteralah engkau, hei seluruh Nabi. Begitu juga rahmat Allah dan keberkatannya. Sejahtera pula lah kami dan hamba Allah. Kami dan hamba Allah. Kami dan hamba Allah. Saya beritahu, kami dan hamba Allah. Kita jadi hamba Allah. Saya tanya saudara-saudara, kita dah jadi hamba Allah betul? Kita belum jadi hamba ada lagi. Na'udzubillah, puki mak me, haram jadah me. Nak jadi hamba, hamba kepala bapa hang. Aku cakap tentang aku tak takut. Aku cakap berani maki dia. Yang kata hang jadi hamba Allah. Hang cakap dengan aku, macam mana hang kata hang hamba Allah? Ini kat sini, tu pasal dia cakap, baca ayat akhir. Kau baca betul-betul ayat akhir tadi. Engkau dah jadi hamba aku atau tidak? Tolong tengok sama pasal kalam kita. Kita jadi hamba dia atau tidak? Tolong tafsir dengan saya satu persatu. Baca ayat akhir. Dia suruh kau baca ayat akhir tadi. Apa ayat akhir cakap? Hamba Allah yang baik-baik, aku mengaku bahawa Muhammad itu adalah Rasul, pesuruh Allah, yang rahmati Allah, Muhammad dan seluruh keluarga-keluarganya, sebagaimana engkau telah memerhati Ibrahim dan seluruh keluarga Ibrahim. Berkatilah Muhammad dan memberkati Ibrahim dan seluruh keluarga Ibrahim. Baca ayat akhir. Dia suruh kita baca dulu apa maksud yang dia cakap tadi. Itu buat suruh baca. Yang ni tak suruh baca ni. Fatihah ya.
Dia tak suruh baca. Dia kata, hang baca surah Fatihah. Jadi ulama bagi tahu orang kita kena baca surah Fatihah. Kalau bapak hang. Ni aku tanya tadi, apa kata Fatihah tadi? Segala puji-puji tertentu bagi Allah, tertentu. Bagi Allah, apa kita dah puji bagi dia tadi? Kita kena fikir. Kena fikir dengan otak kita. Allah Ta'ala bagi kita akal. Akal tu raja segala-gala. Dia buat keputusan. Okay. Itu dia kata tadi. Kita nak baca surah Fatihah. Bukan kita nak baca surah Fatihah depan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kita tak cakap dengan dia. Kita dah tahu dah. Dia dah tahu dah. Tak payah kau baca dengan aku tahu dah. Dia nak bicarakan sikit macam mana dia kata segala puji-puji tadi. Apa kita dah puji dia. Bagi Allah. Tak boleh bagi orang lain. Bagi Allah semata-mata. Segala kita puji tadi. Apa kita dah puji dia. Tolonglah. Tolong fikir saya cakap. Tolong fikir. Hukimat haram jadah. Berpuluh-puluh tahun. Mereka menuntut ilmu dekat Mesir. Dekat apa semua. Mereka balik benda muhung orang. Suruh dia kopek satu-satu tadi. Macam mana ilmu dia. Baru kita cakap. Haram jadah betul. Selawat. Dia beritahu selawat ya. Selawat pada siapa? Dia tak beritahu pada Nabi. Dia tak beritahu pada malaikat. Dia tak beritahu pada jin bin setan. Dia itu selawat dia. Selawat tu apa makna? Apa makna selawat? Ni kopek satu-satu. Kopek saja. Saja kopek saja. Tapi ilmu ni, kita kena cari ilmu dah tadi. Kita berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu Allah Ta'ala cakap. Allah Ta'ala cakap Allah Ta'ala para malaikat berselawat atas Nabi. Naklah kamu banyak berselawat atas Nabi, kata Allah Ta'ala dalam Quran. Aku nak selawat ke Nabi. Macam mana aku nak selawat ke Nabi, aku tak tahu. Anak haram jadah, pukimak haram jadah betul. Allah Ta'ala ni pukimak betul. Tak mau nak abang aku. Macam mana cara aku nak selawat dengan Nabi? Saya maki Allah tau. Tak ada orang mengajak dalam dunia maki Allah Ta'ala, tak ada. Saya maki. Sebab dia tak ajar. Apa hukum dia? Saya jatuh hukum. Saya kata, tempat lain belajar boleh. Kalau tempat saya, satu persatu. Saya congkir satu persatu. Salawat pada Nabi. Dah habis salawat, kau beri salam. Beri salam pada siapa? Assalamualaikum warahmatullahi kanan. Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Itu. Kau beri salam. Kau bagi salam dengan siapa? Anak Ramjadah weh. Puki mak betul. Anak Ramjadah hang semayang ni. Hang bagi salam. Ini aku tanya hang bagi salam dengan siapa tak ni? Puki mak anak Ramjadah betul. Dah hanat betul. Nak mampu tak mau hidup menyusahkan orang. Hang selawat dengan siapa sekarang? Kita kena tahu. Kita kena bagi salam dengan siapa tadi? Kita kena tahu. Itu macam dia kata, ilmu mengenal diri. Diri siapa tu mesti mengenal diri saya. Diri saya yang bernama Allah. Diri saya bernama siapa? Dah lupa. Tak apa, kita berhenti. Bagi salam Kasat, tak yin. Tulis kat sini. Waktu sekarang rukun 13 ni saksi. Ilmu sama besar. Berdiri betul. Macam mana cara saudara-saudara berdiri betul? Diri macam ni. Depan Allah Ta'ala. Ya Allah Ta'ala, ni kita. Diri betul macam ni. Puki maham diri macam itu. Aku suruh hang diri betul dengan aku. Diri betul. Diri betul macam mana? Diri yang itu. Berdiri betul. Berdiri. Punyai diri yang betul. Terhadap dia. Itu dia katakan berdiri betul. Berdiri betul.
Bukan betul macam itu. Banyak semayang ni lah, banyak semayang. Kita kena congkir satu persatu tadi. Rokok bersama-sama dengan orang yang telah rokok. Bersama-sama dengan orang rokok. Habis kau rokok seorang. Kita semayang, kita rokok seorang. Rokok. Iktidal. Sujud. Kita sujud. Tidak apa. Kita semua Allah tadi. Nak sujud kat sejadah kan nak sujud kat Allah. Itu dia kata sujud. Sujud seperti mana yang orang-orang yang sujud. Malaikat segala-gala semua sujud. Seperti mana mereka sujud. Bukan seperti mana kita sujud. Kita sujud kat sejadah. Adakah sejadah tu Tuhan kita? Patut kita sujud kat situ. Yang akak sobat ni. Rokok, iktidal, sujud, duduk antara sujud. Duduk antara sujud. Ni apa ni? Duduk antara dua sujud. Duduk antara sujud. Duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir. Macam mana saudara duduk tahiyat? Sebab tu saya cakap, ini 13 rukun ni tadi. Kena perhati betul-betul, kena tengok betul-betul. Kena selak betul-betul. Bukan selak langkin. Selak dalam kepala kita betul-betul. Ada tak ada ini ilmu? Kita kena ada satu naungan tadi, kita kena ada seti. Itu dia kata tadi, orang semayang tadi. Dia kena ada satu dalam satu naungan. Di dalam satu rumah. Rumah tu dekat Kaabah Allah. 13 rukun tadi dia kena ada dalam satu rumah. Baru dia kata Allahu Akbar. Baru dia kata. Baru betul. Kalau 13 ni bersedera, tak duduk dalam kawasan istana dia, tak duduk dalam kawasan rumah dia, tu kita cakap bab semayang. Kita tu cakap bab itu bab ni lah. Kita kena bicara satu persatu. Salam. Ingat. Betul tak betul? Tak betul jangan pakai. Saya tak marah. Tak betul jangan. Tu saya ikut ni jalan. Ini saya cakap. Ini satu Kaabah. Di dalam rumah Allah. Bukan rumah tu Allah. Di dalam rumah Allah. Kalau kita tak jumpa satu naungan tadi, kita tak jumpa di dalam kota dia, kita tak jumpa di kota Allah, kita tak boleh semayang. Boleh kita semayang, bukan tak boleh. Tapi saya cakap penat je lah kan. Tapi bila saya cakap penat ni, tak berapa elok. Lebih baik hanya dengan semayang lagi bagus. Jadi macam Hindu Cina tak apa. Sebab ilmu orang tak ada. Dia mesti ada dalam satu kota dia. Satu kota dia tadi. Dalam rumah Allah. Nak jumpa Allah kena sampai ke rumah dia dulu. Takkan dia dekat tengah jalan. Ibarat kita begitulah. Jadi kalau kota ni kita tak jumpa, kita tak sabar semayang sampai ke Mampuih. Sampai ke Mampuih hidup balik ke Mampuih hidup balik pun tak boleh sembah Allah juga. Kalau kota dah kita tak jumpa, di mana kota dah kita kena cari? Di mana kota dah tadi kita kena cari? Dalam diri kita sendiri. Di dalam diri kita. Itu pasal dia kata ilmu mengenal diri. Diri siapa? Diri siapa? Diri saya. Yang duduk anak Allah tadi. Macam-macam kita kutuk dia. Macam-macam kita sumpah dah. Bila kita tak kenal ni. Tak kenal satu persatu tadi. Saya juga sudah main-main. Bukan main-main je. Tapi kalau saudara cakap saya main-main tak palas. Itu hak masing-masing. Nak buat keputusan macam ni. Saya tak kisah. Tapi siapa yang nak ambil iktibar, yang nak ambil menyelami hakikat dia tadi,
hakikat rukun 13 tadi, rukun semayang tadi. Tu pasal dia kata tak erat, dia tak ada sifat ilmu. Ni apa? Takyin. Takyin. Dia tak ada sifat. Bisa salah ni. Ilmu sama besar. Betul? Ini sama besar. Ilmu sama besar. Rukun 13. Waktu sekarang dia jadi saksi tau. Ilmu sama besar. Waktu sekarang dia jadi saksi. Waktu sekarang ini, waktu kita kena tengah duk celik buka mata, tengah duk buat kerja, tengah buat itu macam-macam kita buat, dia jadi saksi. Ilmu sama besar. Dia jadi saksi sekarang tadi. Apakah ini tak mau pergi jumpa Allah? Orang kata rukun 13 tak nak pakai. Ilmu sama besar ni tak buat mana? Sebab saya cakap, kalau kita cakap rukun 13, kita cerita ke orang rukun 13, kita tak cukup syarat dia, kita jangan cakap dengan orang tak payah pakai rukun 13. Siapa cakap tak payah pakai? Ini ilmu sama besar ni tadi, nak pergi buang ke mana? Ni semua nak balik jumpa Allah tadi. Kenapa kita tinggal dia? Bila kita tinggal dia, kita semayang kat dunia. Salah faham tak saya cakap? Ilmu sama besar, dia 3 orang jadi saksi sekarang ini. Ini ilmu yang tak ada orang tunjuk, yang Nabi tunjuk, yang Nabi fatwa pada kami tadi, satu persatu tadi, membukakan rukun 13 tadi. Ini Nabi ajar. Bukan tunggu aja. Bukan rimau daripada hutan aja. Bukan daripada bukit Seguntang ke, Gunung Jerai apa tak ada. Nabi ajak ni. Yang saya cakap ni Nabi ajak ni. Saya beritahu saudara-saudara, kalau tak ada Nabi ajak, sebab itu orang mengajar rukun 13 tak ada. Cerita-cerita macam ni tak ada. Ilmu sama besar tak ada. Dan Nabi mai beritahu pada kami bahawa kami tahu. Nabi beritahu pada tok guru saya sampai pada saya. Saya ambil ilmu daripada dia. Saudara-saudara, ilmu sama besar. Tulis tak boleh dah. Kauli fi'li apa semua tak ada. Kalbi, kauli fi'li tak apa-apa tak boleh. Kalbi, kauli fi'li tak tulis. Dia tak tulis, tak ada percentakan. Tiga tadi, waktu sekarang dia jadi saksi. Ini kalbi. Kalbi, kauli, fi'li. Kasat, tarat, ta'yin. Kasat, tarat, ta'yin. Kalbi, kauli, fi'li. Ilmu sama besar. Betul saya cakap. Rukun 13 yang tadi, kita dah bawa dia. Kita dah bawa dia. Tapi sampai waktu semayang, kita masuk. Kita kena masuk dalam kota dia. Bahawa kita dapat kata Allahu Akbar. Kalau kita tak dapat masuk dalam kota dia tadi, ada satu cerita dia pula. Takbiratul ihram. Kita masuk dalam kota dia, baru kita dapatkan ihram. Kalau tidak, kita sembahyang tanahnya bogeh. Tu saya dah mengajak orang macam itu, sudah muhung lah. Dengan saya tak muhung, saya satu-satu saya dibuka. Saya boleh cabar. Tok guru mana yang handal, mai kat sini. Saya cabar, betul saya cakap. Tolong tunjuk satu persatu. Macam mana di kota dia, macam mana kota dia tadi. 13 orang tidak masuk, nak menyembah Allah tadi. Yang kata tak payah pakai rukun 13 tadi. Bangsat, babi tu. Saya mengajak agama tak boleh maki-maki dan cakap orang lemah lembut. Hukimah hang cakap orang lembut-lembut. Aku cakap dengan maki punya. Kau tak maki, hang tak boleh masuk ini ilmu. Kau cakap dengan lain-lain, hang tak masuk ini ilmu punya. Hang kena hantar kepala hang betul-betul. Hanya betul-betul. Baru dapat masuk ilmu. Baru dapat terbuka yang tebal kat dalam kita, baru dia hindar. Baru dapat masuk ini ilmu. Tapi janganlah kita tak ada ilmu, kita pergi buka yang bukan, tapi habaq kat orang. Orang ikut yang itu. Sebab tu baca kat daripada zaman Nabi sampai hari ni tidak ada lagi dah yang jalan yang betul. Semua jalan yang menyimpang semua. Ini baru Nabi turun habaq cerita dia satu persatu. Sekarang hari ni saya baca kitab. Saya baca kitab di depan saya.
Saya tak buka lagi lah. Saya baca kitab. Saya berhurayat. Sana saudara nak percaya, saya terpulang pada saudara. Tapi saya tak suruh saudara belajar. Saudara nak belajar, belajar. Nombor telefon saya 011 1240 9899. Bila pun telefon dengan saya. Kalau saya tak angkat hari ni lah. Hari ni saya tak angkat, saya demam ke apa kan. Besok saya angkat. Besok pagi saya angkat. Tengah hari saya angkat. Mesti saya ada punya. Nak cerita pada saudara. Siapa dapat masuk dalam kota dia tadi, insya-Allah. Kalau siapa tak dapat masuk dalam kota dia, tak dapat pakai kain ihram, semayang telanjang bogeh. Tahu tak kita semayang telanjang, kita pergi depan Allah Taala bawa peliak belak kote semua. Anak haram jadah puki mak dia. Kain ihram kepada bapak hang. Kain ihram tunjuk dengan aku kain ihram macam mana? Kain ihram yang tu orang pakai macam mana kain ihram dia? Hang tunjuk pada aku. Babi tu. Memang pakcik makinya, memang betul makinya. Sebab dia tunjuk pada orang ilmu tak betul. Munajat. Mi'raj, munajat, tabdal. Mi'raj naik. Siapa naik? Nak bawa kekeh dia mana naik? Orang naik jumpa Allah Ta'ala. Oi. Ujo. Bawa jumpa Allah Ta'ala pula. Tabdal cakap. Apa nak cakap? Cakaplah. Allah Ta'ala cakap, aku tak buruk, tak bersuara. Apa nak cakap? Nak cakap baik. Babi tu Belajar betul-betul dulu. Ilmu betul-betul dulu. Ilmu bagi masuk betul-betul dulu. Baru kita habak dekat orang. Baru orang tak pakai tu bang. Ihram, munajat, mi'raj, tabdal. Bukan main daripada cantik. Saya cakap betul-betul. Saya cabar betul-betul saya cakap. Panggil Tok Guru tu mai kat sini. Saya cabar betul-betul. Hari ni saya buka ilmu habis-habisan punya. Tapi saya tak buka ilmu dah macam mana. Saya buka tajuk saja. Saya buka tajuk, saya kayau macam ni lah cakap. So saya cakap, terus kita tu sembirangan orang. Orang tahu. Orang sekarang bukan bodoh. Saya mengajak saudara-saudara tadi, saya mengajak tadi ilmu Nabi Muhammad. Saya cakap saudara-saudara tak percaya. Siapa nak percaya? Zaman sekarang Nabi boleh cakap ke? Bila saya tunjuk pada saudara-saudara tadi Nabi, macam mana ketika Nabi tadi, baru saudara meletup kat kepala. Meletup kat kepala. Yang dia katakan Nabi tadi, yang kata Muhammad tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu dia kata Muhammad. Jarak tidak antara. Dekat tak sentuh. Sentuh tak sentuh? Tak sentuh kan? Tapi dia ada. Saya beritahu ni ilmu. Siapa yang tuntut saya menyampai tadi, tolong rahsia bab ni. Bab Muhammad memang kena rahsia. Kalau kau tak rahsia, kau kena penjuru. Satu orang akan bunuh hang. Siapa bunuh? Jin, iblis, hantu setan. Depa ni yang tukang bunuh. Tapi depa tak bunuh. Depa suruh si fulan bunuh. Sebab hang buka lubang Muhammad. Lubang yang aku tak mau sembah dia. Tapi hang buka pada orang kan. Hang pandai aku bunuh hang. Kunci hang macam cakap. Jin, iblis, hantu setan. Ingat saudara-saudara yang saya pesan. Saya beritahu sifat Muhammad tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tu. Itu sifat Muhammad. Dia bergayut kat sini. Dia menjiwai seluruh anggota kita. Tapi tempat dia duduk kat sini. Muhammad. Muhammad Abdullah nama kita. Yang dah mati tu. Tapi sifat Muhammad tak mati. Sebab itu daripada tu Adam dilahirkan tadi, Allah masukkan dulu 7 barang ni dulu. Pertama-tama sekali Allah masukkan 7 barang dulu. Melalui pintu dia sini. Melalui umun-umun Allah Ta'ala masukkan. Sebab itu kita kena jaga umun-umun kita. Walau tak ada apa, topi kau pakai tak apa. Tapi semayang kau jangan pakai lah. Kepak lah ni kan. Sebab nanti sujud nanti kenin tak kena sejadah pula tadi. Tak boleh pula kan. Itu syariat lah kan. Kita pakai saja. Kita pakai topi tak apa. Nak semayang kita tukar topi. Kita pakai. Tak salah. Saya beritahu Muhammad tolong rahsia. Saya bagi tahu saudara.
Saudara ingat yang saya cakap tadi, tolong rahsia. Benar dia jangan cakap. Bila dengar nanti, kita fikir cukup. Muhammad, Pak Usop beritahu, tani tempatnya. Tadi aku nak cari dia juga. Aku nak tanya dia. Berhari-hari saudara kaya tempik, terpekau sekalipun. Satu hari dia akan buka. Kalau betul-betul restu tadi dapat daripada Nabi, insya-Allah saudara akan dapat. Dapat macam mana pasti dapat tu ilmu. Sebab tu saya cakap ini ilmu Nabi bagi tahu orang tak percaya. Haram jadah, pukimah, orang tua punya reput dia nak mampus dah. Dapat ilmu Nabi Cantik muka dia. Ilmu Nabi. Lebih daripada bapak dia. Saudara cakap dengan saya, tapi tak apa saya terima. Saya tak marah saudara. Saya tak maki balik. Saya tak maki. Saya cakap saudara, minta maaf. Kalau saudara maki hamun saya pun, pasti tak marah dia cakap. Sebab orang yang berjalan ilmu ni dia kena tempuh. Dia kena hadapi. Ala Nabi tu dah Nabi lagi dahsyat. Kenapa? Macam kita ni, kalah, temit, tutup mata je. Nabi kenal lagi dahsyat pada kita. Para sahabat-sahabat dia yang berjuang dulu tadi. Bukan kata kita saja. Kita, alamak dia tu cakap sesat apa. Ini apa, masuk YouTube. Apa ni cerita? Hang panggil orang tu, hang kata aku sesat. Aku nak temu ramah dalam TV. Tang mana hang kata aku sesat? Tak payah cerita sampai bertahun-tahun. Okey, kita bertelah. Hang kata aku sesat. Dalam ayat ini. Okey, hang baca dengan aku. Hang kata aku sesat. Okey, cerita. Bak habis. Sampai berpuluh tahun tak habis lagi dah sesat. Apa kejadah ni? Itu semua nak buat model saja. Nak buat model, nak bagi pengaruh orang ramai tengok kita. Kita dapat jual ilmu kita. Oh, kita lah besok macam itu, macam ini. Walaupun kita tak angkat tangan. Tapi pada hakikatnya kita tetap angkat tangannya. Betul saya cakap. Bila ilmu disanjung, bila ilmu dipuja, bila ilmu dipuji, itulah besok kita angkat tangan kita sendiri pada Allah. Betul kan macam itu? Adakah ilmu yang kita menuntut ni ilmu kita? Ilmu yang sampai saudara ni ilmu saya, ilmu pakcik lah. Pakcik Usop punya ilmu? Bukan. Allah ada rasulnya. Rasul pun tadi dapat pada Allah. Allah beritahu pada dia, maka dia menyampaikan. Faham tak? Saya buka pukul 13 tadi. Saya nak masuk pukul 1 dalam studio orang, tak patah-patah saya. Ini cerita dia. Kalau ada salah silah saya tak buka lagi pun, mungkin lain kali, tak tahu bila, saya buka lagi. Hari ni saya habis satu grup cerita, bagi habis rukun 13. Ini ceritanya. Baca tayat akhir, selawat, salam. Pada siapa kita selawat, pada siapa kita beri salam. Kalau pada Nabi, macam ni. Macam mana cara kau selawat? Macam mana cara kau beri salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat apa nama lah, sebelah kanan. Assalamualaikum lagi. Malaikat apa lagi? Tak ada. Pada siapa kita beri salam? Selawat dan salam. Sebelum kita bagi salam, kita akan selawat. Selawat tadi kita tak tahu macam mana. Saya cabar guru satu dunia ni. Mai tolong tunjuk yang dikatakan selawat dengan Nabi macam mana yang Allah Ta'ala suruh kita berselawat. Banyaklah kita berselawat atas Nabi. Banyak. Bukan sikit. Sentiasa. Macam mana aku selawat Nabi? Aku macam ni. Nabi. Nabi Muhammad. Bagus no? Ya, aku bagi ya. Nabi juga tak nak jumpa. Tapi saya tunjuk tadi Nabi macam mana kan? Tak pernah jumpa dia pun. Jumpa dia panggil saya mana? Macam mana Allah Ta'ala para malaikat? Allah Ta'ala para malaikat dua orang tadi berselawat. Duduk selawat tu Nabi. Tapi selawat dia macam mana? Tak lah. Dia kata Nabi yang kecil kiri dah. Yang kecil. Tak tahu macam mana. Selawat tadi. Maksud selawat tadi macam mana? Cakap Allah Muhammad, itu Allah Ta'ala cakap. Dia dengan Nabi. Maksud kata selawat tadi macam mana? Ini yang orang tak jumpa. Anak haram jadah. Puki mak punya ilmu ni. Celaka punya ilmu. Tak jumpa. Allah Ta'ala minta abang. Nabi minta abang.
Tapi Nabi abang pada saya tahu. Saya tahu, tu saya tanya saudara. Sebab saya tahu segala ilmu yang tunjuk kat saya semua ada dengan saya. Tapi saya cowboy je. Biasa, rugged. Tengok baju saya pakai, rugged. Tak ada orang mengajar dalam agama macam dalam YouTube, dalam apa, dalam TV ke apa macam saya apa bertelaah dengan topi cowboy dengan tak ada. Tak ada orang nak ikut. Ilmu haram jadah ni, ilmu menyesatkan orang. Tak ada orang nak ikut ilmu macam saya, orang tak nak ikut. Topi cowboy. Saya ada. Songkok putih semua ada, saya tak pakai. Saya memang tak pakai. Saya nak ucap ni, saya nak pakai topi cowboy. Apa topi bagi dengan saya pakai. Saya nak pakai bachelor. Apa Allah tak tegak? Ada bagi nampak? Tak juga. Ya? Tu dah saya cakap, dalam Malaysia tadi, saya orang yang pertama. Saya lah orang yang pertama yang nak menggegak bumi ni, saya orang yang pertama. Kalau diizinkan Allah, dibuka, dipublic semua, saya orang yang pertama menggegakkan bumi ni. Nak tengok hampa ilmu sesat kata sesat, ilmu sasul tak sasul, hampa tengok tani. Tak ngaku ajar. Hampa ada barang ni, tak ada barang. Barang yang aku ajak tadi, hampa ada tak ada? Tak ada, memang tak ada. Saya cakap, tak ada. Tetapi hari ni saya cakap dalam YouTube. Biasa. Orang tak biasa. Lah ni untuk cowboy ni. Tak apa dia cakap, habis lah. Tapi siapa yang ada fikir tadi, yang ada tengok YouTube saya berkali-kali tadi, dia dah fikir satu-satu. Bukan saya nak cerita ni Pak Din, Pak BA ni jatuh kapal apa semua, nak buat cerita, tak ada. Buat cerita buat agama. Buat yang ni. Dia tak ada cerita lain, tak ada. Cerita main Kak BA balik pada di London pada ini semua tak ada. Ini semua basi macam cakap. Saya cakap betul, basi macam cakap. Ini cakap yang betul. Betul cakap. Saya buka tak panjang. Cerita ni cerita habis. Buka balik dah. Memang kau nak cerita 18 kitab ni tadi, 40 tahun pun tak lebih. Tak boleh habisnya. Dia punya berpusing. Nak jaga hukum. Sifat yang berdiri pada zat yang wujud mewajibkan baginya suatu hukum. Sifat yang berdiri pada zat, memang dia dah berdiri pada zat dah pun. Sekarang pun dia dah berdiri pada zat. Kalau sifat dia tak jaga hukum, memang hancur semua. Hancur, saya cakap hancur. Kalau tak percaya, tolong tengok bab sifat betul tak betul. Kita boleh semayang atau kita tak boleh semayang. Tetapi saudara belajar dengan saya tadi, bukan kata hari ni belajar mesti dia dapat semayang dah, tak ada. Buat dulu pelan-pelan. Buat dulu. Apa yang cakap tu, yang saya cakap tadi, menyampaikan tadi, buat dulu. Sikit. Semayang kata sekali benek macam itu, tak ada. Ihram. Tolong carikan ihram. Saya tempik lagi takbiratul ihram yang pertama sekali. Tolong carikan ihram. Tolong tok guru bawakan ihram mai depan saya. Jangan cakap kita pakai ihram. Mana kain ihram dia? Selagi kalau Allah tak bagi kain ihram, kau tak saya cakap. Bila Allah bagi kain ihram tu, baru kau pakai. Alhamdulillah. Sempurna pun aku semayang. Kain ihram. Kalau bapa hampa cerita tinggi kain ihram, macam itu, macam ini ya. Hampa main dengan aku tengok. Belajar apa belajar? Kalau kita tak ada ilmu, kita jangan mengajar. Kita jangan mengajar kat YouTube. YouTube pun satu orang tengok kita. Bukan YouTube ni satu TV kecil je. Dia tengok, dia fikir. Apa yang kita cakap tadi, betul tak betul? Itu dia kata ilmu. Kalau kita, saya pun duk belajar lagi lah. Apa ni? Kalau hendak belajar lagi, hantar apa yang mengajar orang. Ilmu cukup dulu, padu dulu. Pada kita padu padat dulu. Baru kita buka. Ini cerita dia. InsyaAllah tanya apa-apa boleh bang. Ni tanya sikit. Saya pun mau belajar lah. Apa cerita macam itu? Tu sah, cerita yang saya tak pakai semua. Tak masuk buku. Saya duk belajar lagi. Tolonglah. Kalau saya tak betul, tolong ajak saya. Apa kejadian ni? Hang nak mengajak orang. Hang nak tu orang mengajak hang pula. Tak masuk akal saya. Saya cakap tak masuk akal lah. Tu sah lah cakap. Tu sah. Saya tak kata tu sah belajar tak. Tu sah lah. Buangkan sifat-sifat tu.
Ya, jadi cakap itu pakcik mengajar. Pakcik maki, pakcik bukan pakcik. Pakcik cakap tentang pakcik tak maki hangpa. Pakcik tak maki datuk nenek. Pakcik tak maki pak ngah, mak ngah, maklong. Kakak-kakak, abang-abang, adik-adik. Kalau pakcik maki kat diri pakcik. Dia terpulang pada diri pakcik juga. Sebab yang keluar kata-kata kesat tadi, kata-kata daripada kalam pakcik. Pakcik maki diri pakcik. Sebab apa? Sifat-sifat tak terjaga. Sifat-sifat pakcik tak terjaga. Pakcik minta maaf banyak-banyak. Kalau ada salah dan silap tadi, pakcik susun dua tangan. Minta ampun pada saudara-saudara semua. Dari itu pakcik ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.